Cuma di Mi Watch. 52 denda kompaun dikenakan terhadap majikan yang gagal patuhi peraturan pengurusan selamat di tempat kerja. Penggunaan elektrik isi rumah naik sekitar 22% bulan lalu berbanding Februari. Usaha sekumpulan rakyat Singapura sediakan makanan percuma untuk pekerja Malaysia di sini. Dapatkan laporan lengkap dalam berita 8 malam ini. Masanya untuk melawan virus. Kekalkan kesihatan tubuh badan. Mari kita lakukan tinju bayang. Dan pelajari lebih banyak tentang virus bersama Syaril Wahid. Harap anda semua dalam keadaan sihat, cergas dan sentiasa berwaspada. Balik. Isnin hingga Jumaat, 9.30 pagi dan 3.30 petang di Suria. Saksikan banyak lagi episod secara percuma di Mi Watch. Berita jam 8 malam. Pembinaan Terminal 5 Lapangan Terbang Changi akan digantung sekurang-kurangnya 2 tahun. 52 denda dikenakan terhadap majikan yang gagal patuhi peraturan pengurusan selamat di tempat kerja. Penggunaan elektrik isi rumah naik sekitar 22% bulan lalu berbanding Februari. Salam sejahtera. Menteri Pengangkutan Koh Boon Wan mengumumkan pembinaan Terminal 5 Lapangan Terbang Changi akan digantung buat sekurang-kurangnya 2 tahun. Ini sedang Singapura berada di tengah-tengah keadaan yang tidak pasti mengenai kesan pandemik COVID-19 ke atas sektor penerbangan. Pemerintah juga sedang mengkaji bagaimana sektor itu akan berubah. Reka bentuk Terminal 5 juga akan diubah dengan mengambil kira keperluan keselamatan yang baru. Sektor penerbangan terjejas teruk selepas permintaan penumpang menjunam akibat COVID-19. Buat masa ini, operasi Terminal 2 dan 4 Lapangan Terbang Changi sedang digantung. 52 denda kompaun $1,000 setiap satu dikenakan terhadap para majikan kerana gagal mematuhi peraturan pengurusan selamat di tempat kerja. Kementerian Tenaga Manusia MOM mengarahkan 7 tempat kerja menghentikan operasi kerana terdapat kelemahan dalam langkah-langkah pengurusan selamat. Antaranya, 6 majikan membenarkan para pekerjanya bekerja di tempat kerja sungguh pun mereka boleh bekerja dari rumah. Kesemua 7 tempat kerja sudah memperbetulkan kelemahan mereka dan menyambung semula operasi. Hampir 1,000 tempat kerja diperiksa sejak pembukaan semula fasa pertama penarikan kembali pemutus rantaian jangkitan COVID-19. Penguatkuasaan tersebut dijalankan bagi memastikan tempat-tempat kerja melaksanakan langkah-langkah selamat seperti menggunakan aplikasi Safe Entry dan para pekerja memakai pelitup. Penggunaan elektrik isi rumah di negara ini naik kira-kira 22% bulan lalu berbanding Februari. Kenaikan itu berlaku semasa Singapura menguatkuasakan langkah pemutus rantaian jangkitan COVID-19. Bagaimanapun, menurut penguasa pasaran tenaga dan syarikat pembekal SP Group, jumlah penggunaan elektrik secara keseluruhannya bulan lalu merosot 11% berbanding tempoh yang sama tahun lepas. Memandangkan lebih ramai orang bekerja dari rumah semasa tempoh circuit breaker, penggunaan tenaga elektrik terus-menerus naik. Ia ditambah dengan keadaan cuaca yang lebih panas. Namun buat masa ini, para pengguna belum nampak kenaikan itu dalam bil elektrik mereka. So during CB, we also suspended the physical meter reading activities in April and May, and this is in line with the safe distancing measures. For households that do not have the advanced electricity meter or did not self-submit their meter readings, they will
the bills will actually be estimated based on their past consumption. Consumers will see that any underestimation in April and May, this consumption would be adjusted in their June and July bills. Kerja membaca meter secara fizikal telah disambung sejak tempoh circuit breaker berakhir. Sekitar 1.1 juta isi rumah masih bergantung kepada bacaan meter seperti itu bagi bil elektrik mereka. Jika penggunaan elektrik di rumah naik, keadaan sebaliknya berlaku pada para pelanggan perusahaan dan komersil. Presiden Halimah Yacob telah meluluskan penggunaan lanjut rizab negara untuk membiayai langkah-langkah baru bagi membantu perniagaan dan isi rumah menangani pandemik COVID-19. Langkah itu memberi kelulusan kepada belanjawan kecekalan dan pakej bantuan keempat yang diumumkan pemerintah bulan lalu. Dalam catatan di Facebook, Presiden Halimah berkata beliau dan Majlis Penasihat Presiden yakin langkah-langkah tersebut diperlukan untuk keadaan luar biasa yang dihadapi negara. Puan Halimah berkata, sedang Singapura melangkah ke fasa 2 pembukaan semula kegiatan ekonomi, rakyat harus mengambil langkah keselamatan yang diperlukan dan cepat menyesuaikan diri dengan perubahan. Ini sedang dunia berubah menjadi sangat berbeza setelah krisis itu nanti. Singapura melaporkan 151 kes baru jangkitan COVID-19 hari ini membawa jumlah keseluruhan kepada hampir 41,000 kes. Buat 2 hari berturut-turut, tiada kes melibatkan rakyat Singapura atau penduduk tetap. Dalam laporan awalnya, Kementerian Kesihatan MOH mengatakan 2 kes dalam masyarakat merupakan pemegang pas kerja. Sebahagian besar kes jangkitan baru hari ini adalah para pemegang permit kerja yang tinggal di dormitori-dormitori pekerja asing. MOH akan memberikan perincian lanjut kes-kes jangkitan baru itu malam ini. China sedang bergelut dengan kebangkitan virus COVID-19 dengan para pegawai kanan memberi amaran keadaan di Beijing sangat teruk. Beijing telah mengesahkan 27 kes baru membawa jumlah keseluruhan kes jangkitan di ibu kota tersebut kepada 106 sejak minggu lalu. Seorang pegawai kanan Beijing memberi amaran pihak berkuasa mesti mengambil langkah-langkah yang tegas untuk mengawal penularan baru COVID-19 yang dikaitkan dengan pasar borong Sinfadi. Pihak berkuasa juga menutup sebuah lagi pasar hari ini yang terletak berdekatan selepas seorang pekerja disahkan dijangkiti virus tersebut. Pihak berkuasa Beijing sudah pun melarang para individu yang berisiko tinggi seperti mereka yang berhubung rapat dengan kes-kes COVID-19 daripada meninggalkan bandar tersebut. Pertubuhan Kesihatan Sedunia melahirkan kebimbangan tentang kelompok baru di Beijing dan pentingnya penularan dibendung. Beijing kini diletakkan dalam keadaan seperti medan perang dengan beberapa kejiranan menguatkuasakan pemeriksaan keselamatan yang ketat. Bahagian-bahagian lain China pula melaksanakan perintah kuarantin ke atas para pelawat dari Beijing. Sementara itu, ujian mengesan COVID-19 dijalankan secara meluas selepas kes-kes baru dikesan di wilayah-wilayah Sichuan dan Hebei yang ada kaitan dengan kelompok Beijing. Ini merupakan kebangkitan virus corona paling serius di China sejak Februari lalu. Kita tinjau selepas ini bagaimana perniagaan runcit serta prasarana sukan bersiap sedia bagi pembukaan semula Jumaat ini. Sempena bermulanya fasa kedua penarikan kembali pemutus rantaian jangkitan COVID-19. Jimat tenaga dan wang hanya dengan Mitsubishi Electric Starmax Aircon mudah dibersihkan dan tiada bunyi bising. Duduk di rumah dan berhibur dengan saluran filem Melayu terkini di Astro Citra hanya di Singtel TV. Dapatkan filem-filem Melayu blockbuster yang terkini dan menarik untuk anda nikmati bila-bila masa secara on demand. Untuk langgani Astro Citra hanya di Singtel TV.